Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Hidayah binti Jusof, bernombor kad metrik D21901087733. Anda semua masih tahu bukan tentang rukun negara? Oleh itu, kumpulan kami telah mengupas satu artikel yang bertajuk Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan, satu komentar. Di dalam artikel ini, hubungan etnik, rukun negara, globalisasi dan juga modal insan telah dibincangkan. Isu yang diketengahkan dalam artikel ini ialah sejauh manakah keberkesanan usaha pembinaan modal insan yang telah dilaksanakan. Penulis-penulis menyatakan bahawa keberkesanan sesuatu dasar bergantung pada asasnya supaya dasar-dasar yang berkaitan dengan pembinaan modal insan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan bertahan lama. Artikel ini mempunyai nilai yang positif di mana para penulis telah membincangkan tentang pembangunan yang tidak seimbang yang mana ia turut menyebabkan pembangunan modal insan belum seimbang. Oleh itu, penulis-penulis telah mencadangkan rukun negara sebagai satu ideologi yang bersepadu yang harus diberi perhatian dan disemai dalam pemikiran rakyat Malaysia. Nama saya Nur Asma Suzanti binti Mak Yusof, pemegang kad metrik yang bernombor D20191087823. Saya akan membentangkan ulasan ringkas artikel yang dipilih yang bertajuk Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan. Dalam artikel ini menceritakan bahawa pembinaan modal insan merupakan salah satu agenda yang penting dan syarat dengan nilai murni bercirikan kerohanian. Pembinaan modal insan ini yang bersifat holistik iaitu menghasilkan rakyat Malaysia yang bukan sahaja mempunyai kemahiran saintifik yang canggih tetapi juga nilai moral dan kerohanian yang tinggi lagi berminda kelas pertama. Modal insan tidak sepatutnya dilihat dalam sudut latihan, kemahiran, kepakatan, profesional, kelebihan maklumat dan sebagainya, tetapi harus mempunyai ciri-ciri pembangunan modal insan yang menerapkan sifat amanah jujur, berakhlak mulia, progresif, cergas dan bertamadun. Rukun negara ini merupakan satu ideologi yang penting kerana ia merangkumi aspek penting kehidupan seseorang insan dalam masyarakat, terutama dari segi perpaduan, keadilan, demokrasi dan kebebasan. Berdasarkan cabaran dan masalah sosial masyarakat, rukun negara seharusnya dilihat pada perspektif yang lebih luas dan dijadikan teras utama untuk pembinaan modal insan yang seimbang. 5 prinsip rukun negara menjelaskan tingkat-tingkat tanggungjawab rakyat Malaysia yang sebenarnya dibendung oleh tuntutan daripada pelbagai tahap autoriti. Rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang menunjukkan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai agama lain di Malaysia yang mempunyai banyak persamaan dari segi nilai-nilai sejagat yang diterima dan diamalkan merupakan asas yang kukuh untuk membina sebuah masyarakat yang bersatu padu. Kesetiaan kepada raja dan negara pula untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab, patriotik dan sanggup berkorban serta menyumbang masa dan tenaganya untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Keluhuran perlembagaan, rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan negara kerana perlembagaan berfungsi memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ini digubal bagi memastikan setiap individu di dalam negara Malaysia terjamin kebebasan asasi mereka. Kesopanan dan kesusilaan pula untuk memupuk sasiah mulia agar setiap rakyat Malaysia bersopan dan beradab, bermaruah serta tertib dan bersusila yang bermaksud berakhlak dan berhemah mulia. Untuk nilai dan sikap yang murni seperti yang terdapat dalam ideologi negara Malaysia ini adalah penting untuk membina modal insan yang lebih unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Maisara binti Muhammad, pemegang kad metrik yang bernombor D20191089639. Berdasarkan artikel yang telah kami kupas iaitu Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan, satu komentar, terdapat beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh penulis. Pembinaan modal insan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan insan berkualiti yang bersepadu dan berminda kelas pertama untuk bersaing di era globalisasi.
Pelaksanaan ideologi negara iaitu rukun negara jadikan teras pembinaan modal insan harus dilaksanakan oleh semua pihak dalam usaha untuk mewujudkan pembinaan modal insan yang bersifat holistik, iaitu melahirkan rakyat yang mempunyai kemahiran saintifik yang canggih dan juga nilai moral dan kerohanian yang tinggi. Isu pertama ialah pengaruh politik yang negatif dan kurangnya sistem pemantauan menjadi cabaran untuk pelaksanaan teras tersebut. Pembinaan modal insan juga harus mementingkan aspek kemanusiaan yang lain kerana masalah sosial yang ada mampu untuk mengurangkan jumlah pelabur asing di negara kita. Seterusnya, untuk melaksanakan teras ini haruslah ada satu ideologi yang lain yang mendukung pelaksanaannya yang merangkumi penanaman nilai murni dan moral yang tinggi kepada setiap individu. Hal ini demikian kerana masalah pembinaan modal insan yang tak seimbang kerana penekanan menjurus kepada kemajuan dalam ilmu sains fizikal dan bukannya sains sosial. Selain itu, masalah kemunduran budaya juga iaitu perkembangan ataupun perubahan budaya material yang lebih maju, manakala perkembangan budaya bukan material pula ketinggalan. Ini menyebabkan kesan negatif yang dibawa oleh alat media seperti TV, iaitu yang menjahanamkan minda rakyat terutamanya yang mempunyai unsur keganasan dan seksual kepada penonton muda. Seterusnya, masalah internet yang tidak mempunyai sepadan juga mempengaruhi golongan muda untuk mengakses maklumat yang buruk dan yang baik. Dan ribuan laman web juga telah menawarkan informasi tentang seks yang tak bermoral yang menjejaskan minda pengguna internet yang tidak matang. Selain itu, masalah kemudahan penghantaran maklumat seperti email dan juga khidmat pesanan ringkas tidak digunakan dengan betul dan mengedarkan maklumat palsu yang mengancam ketenteraman masyarakat. Seterusnya, masalah pendidikan yang menuju ke arah yang mengutamakan pasaran. Kerajaan hanya mengutamakan ekonomi dan sains teknologi kerana kekayaan dan tuntutan ekonomi. Rukun negara merupakan satu ideologi yang penting kerana ia merangkumi aspek penting kehidupan seseorang insan dalam masyarakat, terutama dari segi perpaduan, keadilan, demokrasi dan juga kebebasan. Saya Emilia Anak Kungsan, pemegang nombor meja T2019-1087547. Saya akan menerangkan isi kandungan yang ketiga, iaitu adakah isu ini menarik dan mengapa. Isu ini mempunyai 4 poin utama. Poin yang pertama adalah rukun negara sebagai teras pembangunan insan. Usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan iaitu pembinaan bonda insan merupakan salah satu agenda yang penting dan syarat dengan nilai murni bercirikan kerohanian. Agenda tersebut adalah signifikan untuk mewujudkan insan berkualiti yang bersepadu dan membina kelas pertama supaya dapat bersaing dalam era globalisasi. Keberkesanan sesuatu dasar adalah bergantung pada asasnya supaya dasar-dasar yang berkaitan dengan pembinaan bonda insan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan bertahan lama. Oleh itu, kerajaan mencadangkan ideologi negara iaitu rukun negara dijadikan teras pembinaan modal insan oleh semua pihak. Poin yang kedua iaitu kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum. Menurut Abdul Rahman Abdul Aziz, kesedaran untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah tanggungjawab yang berat. Hakikat kepelbagian ini adalah sebenarnya untuk menambahkan seri kehidupan, saling mempelajari, saling berinteraksi dan saling bertolak ansur. Namun, manusia akan menggunakan perbezaan untuk mencetuskan konflik. Contohnya, jurang antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa. Kemewahan orang Melayu dan kesempitan hidup orang Melayu adalah punca mencetusnya keresahan kaum dan manifesto peristiwa 13 Mei 1969. Tambahan lagi, unsur-unsur yang terkandung dalam rukun negara tidak menampakkan hak milik sesuatu kaum. Ia bersifat umum dan mencuba untuk membina lingkaran yang luas sehingga pada titik akhirnya akan mengatur kelakuan, mengendalikan, memberi arah dan kelakuan dan perbuatan yang sebenar bercirikan Malaysia.
Poin yang ketiga adalah menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Menurut Abdul Rahman, perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat dapat memberikan latihan tenaga manusia dalam bidang sosial. Selain itu, objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk juga dapat memelihara satu cara hidup demokratik dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Selain itu, objektif juga dapat membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan dan kaya dan pelbagai-pelbagai corak dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Poin yang terakhir adalah menggariskan 5 prinsip rukun negara. Prinsip yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu agama dijadikan pegangan utama kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperadian seseorang bangsa dan negara. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan, supaya rakyat dapat menerima, mematuhi, mempertahankan, memuliakan perlembagaan negara kerana perlembagaan berfungsi memberi perlindungan dan hak cipta kepada setiap pengguna masyarakat di dalam negara. Prinsip yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Undang-undang memastikan kebebasan asasi rakyat dijamin. Dan prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan memupuk sasi yang mulia agar setiap rakyat bersopan dan beradab, bermaruah serta bertata tertib antara satu sama lain. Personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat dalam hubungan antara peseorang adalah sangat penting. Oleh itu, rukun negara adalah sangat penting kepada bangsa, masyarakat dan negara. Sekian. Salam sejahtera, saya Medali Madu Anak Nyabong. Artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara pemikiran saya tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel tersebut. Terdapat 3 perkara yang memberi kesan terhadap pemikiran saya mengenai isu yang dibangkitkan dalam artikel tersebut. Pertama, menyedari inisiatif pembinaan modal insan. Pembinaan modal insan ini merupakan faktor kritikal bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara. Sebelum ini, pembinaan modal insan lebih tertumpu kepada kemajuan ilmu sains fizikal dibandingkan ilmu sains sosial. Jadi, prinsip rukun negara memainkan peranan penting dalam pembinaan modal insan yang seimbang. Kedua, menyedari kepentingan rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi negara yang penting kerana merangkumi aspek penting kehidupan dari segi perpaduan, keadilan, demokrasi dan kebebasan. Penghafalan rukun negara yang tidak lengkap tanpa pemahaman yang mendalam akan menyebabkan pembinaan modal insan menjadi berat sebelah. Ketiga, memberi perhatian terhadap rancangan Malaysia. Melalui buku rancangan Malaysia kedua, kita mengetahui terdapat pemecahan dan pemisahan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kerajaan berusaha untuk membina satu bangsa Malaysia yang bersatu padu. Jadi, rukun negara digubah supaya tidak menitik beratkan aspek fizikal sahaja tetapi menitik beratkan juga aspek sosial bagi pembinaan modal insan. Kesimpulannya, pembinaan modal insan harus berteraskan rukun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aida Putri Ghazali, pemegang nombor kad matrik D20191087764. Okey, saya akan menyambung pembintangan rakan saya. Saya akan menerangkan tentang kekuatan dan kelemahan jurnal yang telah kami kaji. Okey, yang pertama, antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ini ialah penulis artikel telah mendedahkan kepada pembaca tentang kepentingan ideologi Malaysia iaitu prinsip rukun negara sebagai asas pembangunan modal insan secara terperinci. Pembaca juga dapat mengetahui dan memahami isu-isu dan cabaran pematuhan rukun negara yang dilaksanakan di Malaysia melalui artikel ini dengan baik. Daripada ulasan penulis, beliau mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang masalah sosial yang menjadi penghalang untuk membina modal insan yang cemerlang. Artikel ini berinformasi dan sesuai untuk pembaca yang ingin mendalami makna sebenar rukun negara dan bukan sahaja dihafal.
Okey, yang kedua, selain itu, kekuatan yang ada pada artikel ini ialah penulis telah mendalami isu ini dan masalah sosial di Malaysia dan mengupasnya dengan baik. Penulis amat peka terhadap perubahan dan isu-isu yang menyebabkan masalah sosial dalam masyarakat berada pada tahap yang membimbangkan. Penulis mempunyai pengetahuan dan fikiran yang tersendiri untuk mengemukakan pendapat beliau. Dari situ, penulis dapat mengolah isu-isu tersebut dengan mengaitkan kepentingan penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara. Dan yang ketiga, cara susunan dan maklumat oleh penulis juga merupakan salah satu kekuatan dalam artikel ini. Penulis telah menyusun maklumat beliau dengan menarik di mana tajuk utama dan subtopik dipisahkan. Diperangkan fakta yang juga penting dalam suatu artikel dan penulis telah membuat yang terbaik dalam memudahkan ayat-ayat dan idea supaya lebih senang difahami oleh pembaca. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang kelemahan jurnal, iaitu kekurangan artikel ini boleh dilihat dari segi kekurangan contoh masalah sosial dan hanya menekankan untuk mematuhi ideologi negara tanpa memberi cadangan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Pada pendapat saya, selepas mengenal pasti isu dan masalah dalam masyarakat, seharusnya diikuti dengan cadangan kritikal yang boleh digunakan dalam membendung isu tersebut. Penulis seharusnya memberi pendapat beliau dalam menangani masalah atau isu tersebut dan seterusnya barulah mengaitkannya dengan ideologi negara. Okey, yang kedua, di samping itu, antara kelemahan artikel ini ialah penulis tidak menyediakan kenyataan untuk menyokong hujah beliau. Pembaca mungkin sangsi dengan olahan penulis kerana tiada sokongan daripada bahan bacaan atau kajian yang lain. Rujukan penulis juga didapati tidak mencukupi dan dengan memasukkan jurnal, artikel dan kajian yang lebih banyak sebagai rujukan, artikel ini akan lebih meyakinkanlah. Yang ketiga, penulis tidak selitkan data-data sokongan empirikal untuk artikel beliau. Data-data empirikal seperti dalam isu masalah sosial dari tahun ke tahun, penulis boleh ambil statistik daripada kajian faktor masalah sosial untuk mengukuhkan hujahan beliau. Itu sahaja dari saya. Sambung kepada Kesimpulannya, berdasarkan artikel yang telah ditulis oleh Lee Yofi dan Sarji Asjil, rukun negara merupakan asas kepada pembinaan modal insan. Tambahan pula, tujuan utama rukun negara dibentuk untuk perpaduan yang kukuh, menjadikan rukun negara itu sendiri sebagai nadi keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kesejahteraan dan keamanan Malaysia. 5 prinsip rukun negara seharusnya difahami dan diaplikasikan. Pengabaian terhadap rukun negara telah menunjukkan implikasi yang negatif khasnya dalam kehidupan masyarakat. Meskipun rukun negara ini dihafal dan diajar di sekolah-sekolah, namun penghayatannya tidaklah secara holistik.